اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bermula kelebihan membaca surah Ad-Dukhan itu amat banyak. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man qara'aha min Ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malak. Barang siapa membaca Hamin Ad-Dukhan, yakni surah Ad-Dukhan, pada malam, maka pada pagi-pagi hari minta ampun baginya oleh 70,000 orang malaikat. Baik, malam ni kita sambung pula tentang kelebihan membaca surah Ad-Dukhan. Sebelum ni kita dengar kelebihan surah Al-Kahfi dan surah Yasin. Malam ni kelebihan surah Ad-Dukhan. Kita ulang balik, semua surah dalam Quran ada kelebihan belaka. Jangan kata surah lain tak ada kelebihan. Orang yang mengatakan surah lain tak ada kelebihan, haram perkataan tersebut. Kita kata kelebihan surah Ad-Dukhan, surah Yasin, surah Al-Kahfi kerana dia mari dalam hadis. Tapi bukan bila hadis tak sebut, mana surah lain tak pakai rawal. Semua ada kelebihan. Jadi kita ahli sunnah nak pegang gua ni. Kita pegang gini. Hadis-hadis yang mari cerita ke kita kelebihan surah tertentu, maka surah itu memang ada kelebihan. Kerana Nabi hak rakyat. Ada pun surah-surah lain juga ada kelebihan. Tapi Allah yang lebih mengetahui kelebihannya, kerana tak siapa berita kepada kita. Gitulah. Baik. Kelebihan surah dan kelebihan membaca perkara hak lain tak ada kena-mengena. Bila sebut kelebihan surah Yasin, kita dapat pahala. Tak dapat. Pasal Yasin ada kelebihan. Kita nak dapat, kita kena ada gini, kelebihan membaca surah Yasin. Baru dapat kelebihan. Dia dengar orang ajar, ada pun kelebihan surah Yasin itu. Dia kata malam ni dapat kelebihan. Kelebihan dia surah Yasin. Membaca baru dapat kelebihan. Kelebihan surah suku, kelebihan baca suku. Jadi dah kalau kita tak baca surah tu ada kelebihan tak? Ada. Sama ada datang kelebihan fadilatnya dalam hadis atau tak mari sebut. Semua ada kelebihan. Dah kita nak dapat kelebihan ke mana? Baca. Faham? Dah baca saja tak faham? Baca saja tak faham, 1 pahala. Baca dan faham, 2 pahala. Hanya Quran saja yang kita baca tak faham, boleh pahala. Ni kata ulama. Hak lain kena faham, baru boleh pahala. Hak lain zikir, doa, kita dah mu minta benda doa. Tahu aku baca. Tak ada kelebihan. Pahala membaca tak ada. Dah doa makbul dak, insya-Allah kalau Tuhan kalau nak Tuhan makbul. Dia duduk ngatik ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu. Dah benda makna? Mana aku tahu, aku suruh baca, aku baca tak ada boleh pahala. Yang boleh pahala tak faham Quran saja. Kerana dia kalam Allah. Ni kata ulama, kita dah ada. Jadi tok nenek kita baca surah Yasin. Daripada muda pak tua baca Yasin. Dia faham tak? Dia tak faham, tak tahu benda. Tok cerita kan surah Yasin, cerita benda dalam tak ada, tu aja je. Tak ada. Tok cerita kisah labu-labi. Tu tok tengok sama. Tu reti lah. Cerita boleh cerita pasal dia faham. Surah
tok kita, mak kita, pak mu baca tak faham, boleh pahala. Nak, pahala dia panggil sawabul qiraah, pahala membaca. Nak, dak amal pun sebenarnya tu kediang tu. Tu nombor 2. Baca dulu. Nah, tak sepertikah orang tak amal, untuk diri kita cari pahala membaca dulu. Lepas tu memahami. Bukan amal tak faham, kemudian mengamalkan dia. Nah, dah tujuan turun Quran benda hak utama sekali, iaitulah diamalkan, bukan membaca. Walaupun membaca ada salah satu daripada tujuan diturunkan Quran, tapi sabak yang besar untuk kita ikut. Nah, atau Quran bukan untuk perhiasan. Beli lawa-lawa Turki je Quran. Air perada kulit ni. Buka tubik air raya lagu. Oh, tapi tak baca, tak ada hidayah. Baca saja boleh pahala, tak ikut tak boleh kelebihan. Nak, dan mana besar pahala mengikut Quran dengan pahala baca? Pahala ikut. Walaupun tak anda baca. Nak, amal kan? Tak anda baca Quran, tapi dia ikut Quran. Mana contohnya? Dia tak makan rasuah. Pasal apa? Dia tahu benda tu haram. Dan akan mengharamkan rasuah ini adalah Quran. Orang ni beramal dengan Quran, tapi tak pandai baca. Dia baca kat ayat rasuah, mana kau tahu, tapi dia sekali-kali tidak akan terima rasuah. Orang ni beramal dengan Quran. Mana besar pahala dengan yang baca Quran boleh 7 qiraat, tapi hari-hari bahang rasuah. Itu kita faham. Baik, balik semula kepada membaca. Dan nak baca guana bahasa Arab. Tak, jawabnya bahasa Melayu pun kita tak pandai. Kalau kita tidak belajar. Betul tak? Orang Arab ada tak anda baca Quran? Ada lah. Dia jumpa dah orang tak anda baca Quran. Dah warna dia Arab kan? Lah, dah Arab dah dia tak belajar. Ada orang Malaysia yang tak orang Melayu, tak faham bahasa Malaysia, ada tak? Dia Belambak baru ni SPM. Boleh bahasa Malaysia. Dan dia orang Malaysia ke orang Sulu? Malaysia. Tak apa tak faham bahasa Malaysia. Sebab dia tak belajar. Betul tak? Quran apa sama juga. Orang kita dah anda secara ada Quran bahasa Melayu, ada. Dan nak baca mana? Dah mu cakap Melayu kan dia mu pandai. Kau belajar. Mu boleh tuliskan bahasa Malaysia? Boleh. Dah belajar, dah sekolah kau boleh tulis. Maka belajar. Dah berapa tahun Omar nak pergi belajar baca Quran? Tak ada hak. Tua pun tak apa. Tak ada hak. Kalau sekolah ada, umur 7 tahun masuk juz 1. Kalau 70, kalau tak terima. Betul tak? Pergi dengan cucu 2 orang, cucu Piping. Lepas tu masa nak daftar kat Menalang Toki. Cikgu kata bukan nak surat beranak anak cucu kan. Tak, bukan cucu kita nak kolor. Tak. Tak boleh lah umur 70 kalau tak terima. Kalau orang tak terima. Kalau biasa tak terima, dia nak 7 tahun. Nak. Jadi muda atau tua tak pandai belajar. Bila belajar pula tak pandai juga, sehingga talabi juga 7 orang guru. Tak ada masalah. Allah tak tanya kenapa tak pandai, Allah tanya kenapa tak belajar, tu je. Cuma belajar masa kecil lebih cepat boleh. Faham tak? Bukan kata ilmu Quran aja, semua ilmu dunia gitu juga. Sebab itulah sekolah-sekolah seluruh dunia ambil budak kecil. Sekolah orang putih dia ambil budak-budak. 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun ambil masuk sekolah. Pasal dia tahu dah. Walaupun dia orang kafir, dia reti juga. Dia tak ada juga bab ni. Iaitu budak-budak derah boleh. Macam kata pepatah Arab, al-ilmu fis saghir kan naqshi 'alal hajar. Nampak? Ilmu masa kecil macam kita tulis di atas batu. Batu bulat, kayu, kita pergi bawa pahat, kita pun pahat. Tulis nama. Mak ada di sini. 100 tahun lekat tulisan tu. Betul tak? Tu maksud je. Sebab apa? Sebab batu ni bila kita toreh, dia luka, dia tidak akan terpadam. Itulah ilmu budak-budak. Kalau belajar masa budak-budak.
Nak, batulah. Kalau kita buka kelas tahfiz, dia ambil hak udak-udak ke ambil toki? Ambil udak-udak. Toki nak masuk tahfiz. Umur berapa? 83. Ngan tak? 2 tahun duduk tahfiz, boleh bismillah je. Ar-Rahman tak boleh lagi. Bismillah saja. Nak, pasal apa? Pasal barang tua. Madbak berat danang. Tak? Maka silalah pergi belajar Quran. Apa cara pun boleh berlaku. Nah, zaman kita itu muqaddam ah. Nah, zaman kita tak ada cara sepeseng muqaddam. A I U ba bi bu a I a u a duk main. Nah, dia ni banyak bahasa Al-Baghdadi ada. Tak? Pesing Iqra ada, beli CD boh dalam ajar ada, MP3 baca Quran ada, Quran ada tajwid tepi ada, Quran pakai tunjuk ngepeng je Quran tolong sebut gitu, kita pun sebut attack dah sama, tekan kali lagi wallazina wa selalu mudah tak? Mudah lah. Internet ada, mari baca Quran ada, dalam TV ada, mantap tu ada belaka. Faham? Mudah tak? Mudah. Tak belajar ke? Bodoh. Nampak? Macam-macam ada dah. Nak semua memudahkan. Tiba-tiba kita tak reti juga. Nak, dah reti benda? Cari makan ke darah pagi petang.